Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Saya dan ahli kumpulan saya pada hari ini akan berkongsi sedikit sebanyak dapatan kajian kami yang bertajuk Pandemik Percetus kepada Kejatuhan Nilai Mata Wang Negara Malaysia. Apa itu pandemik COVID-19? Jika kita telusuri maksud sebenar pandemik merupakan satu wabak penyakit yang telah merebak bukan sahaja di satu benua tetapi di serata dunia dengan kadar jangkitan yang melebihi had biasa. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia adalah dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara termasuklah Sabah dan Sarawak. Dari hal ini, negara terpaksa menerima impak yang negatif terhadap nilai mata wang negara, di mana negara kita telah mencatatkan kemerosotan yang tinggi ketika PKP pertama dilaksanakan, iaitu pada bulan Mac tahun 2020. Majoriti kaum di Malaysia adalah kaum Melayu, India dan Cina, di mana setiap kaum mempunyai pendapat yang berbeza dan cara hidup yang berbeza. Melalui perspektif orang Melayu, mereka berpendapat bahawa ramai di antara mereka yang mengalami masalah inflasi kewangan. Mereka tak boleh nak keluar pergi ke kerja dan hanya mengharapkan baki simpanan wang yang mereka ada. Bagi mereka yang mampu untuk bekerja di rumah, ini tidak menjadi masalah kepada mereka kerana gaji mereka sentiasa masuk. Ramai di antara mereka yang dibuang kerja dan menganggur. Walau bagaimanapun, mereka mencuba untuk mendaftarkan diri sebagai penunggang dan pemandu di syarikat perkhidmatan penghantaran makanan seperti Grab dan Foodpanda. Solusi ini dilihat berjaya membantu sedikit sebanyak mereka yang kurang berkemampuan dan terkesan dengan sekatan ekonomi ini. Seterusnya, bagaimana pula bagi pandangan kaum Cina? Responden mengatakan beliau terpaksa menaikkan harga sesuatu barang. Kenaikan harga barang ini disebabkan banyak faktor, katanya. Antaranya ialah kenaikan harga barang import. Selain itu, kejatuhan nilai mata wang negara juga menjadi penyebab kepada harga sesuatu barang import itu menjadi mahal. Contohnya, kita telah membawa masuk atau mengimport sayur-sayuran seperti bawang merah, bawang putih, brokoli, cendawan bendi, tomato dan cili daripada negara seperti China, India, Australia dan Singapura. Jika mata wang kita terlalu jauh beza dengan diorang, jadi kita nak kena bayar lebih lah dekat diorang ni. Melalui Google Form yang diberi, beliau menyatakan pendapatnya bahawa penurunan mata wang negara adalah disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah. Industri petroleum kita tak dapat nak jana pendapatan normal. Hal ini disebabkan oleh apabila satu dunia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di jalan raya telah berkurangan ataupun lebih kepada tiada. Jadi, minyak bukanlah satu keperluan yang penting buat masa ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Dayang Ayu Zarifah binti Abang Mazuki akan meneruskan pembentangan tentang kemajuan sosial. Secara umumnya, pada tahun 2020 merupakan tahun Malaysia mencapai tahap sebagai negara maju. Bukan sahaja dari segi ekonomi, namun termasuklah sosial dan politik. Dalam kata lain, wawasan 2020 seharusnya diteliti sebagai tempoh untuk mentransformasikan pemikiran rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum ini untuk menjadi penentu pencapaian tersebut. Persoalannya di sini, dengan kemajuan sosial yang berlaku, mampukah Malaysia mencapai wawasan tersebut? Seterusnya, ini merupakan kesan terhadap kemajuan sosial yang disebabkan oleh pandemik melalui kejatuhan mata wang Malaysia. Pertama sekali ialah penutupan perusahaan komersial seperti pusat membeli belah, kedai gunting rambut dan lain-lain. Yang kedua, tekanan jualan dalam pasaran yang dicetuskan oleh PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan nilai saham juga jatuh. Kemudian kesan yang ketiga iaitu sekatan sepenuhnya pergerakan keluar masuk negara dengan menutup seluruh sepadan. Dan akhir sekali, ia juga membatasi interaksi sosial antara rakyat. Namun, kelebihannya di sini, kemajuan sosial di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa ini dapat dibuktikan dengan adanya kempen Bendera Putih. Kempen ini dilaksanakan bagi membantu golongan yang berkeperluan dengan hanya mengibarkan bendera putih di luar rumah. Terang lagi bersuluh, kempen ini berjaya dilakukan dengan adanya budaya viral di laman sosial dengan menyebarkan tanda pagar "Kita jaga kita" dan "Rakyat jaga rakyat". Tuntasnya, penggunaan IT amat penting selaras dengan kemajuan sosial yang dihadapi sekarang. Di sebalik itu, semangat kejiranan juga dapat dipupuk semula. Hal ini kerana
Perkara ini sudah diterapkan melalui etika dan peradaban yang berlaku di Malaysia sejak dahulu lagi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan bentangkan tentang tanggungjawab sosial yang berlaku pada pandemik COVID-19 serta penambahan dengan peristiwa banjir yang berlaku sekitar tahun lepas. Poin yang pertama adalah kerajaan dan rakyat saling bantu-membantu ketika pandemik berlaku. Kita boleh ambil daripada peristiwa bendera putih sebagai contoh. Peristiwa ini telah berlaku apabila hampir seluruh rakyat Malaysia telah terjejas dengan penanganan COVID-19 dan pihak NGO sendiri telah menguar-uarkan supaya mangsa yang terjejas mengibarkan dan menunjukkan bendera putih sebagai laluan kepada mereka untuk menyalurkan bantuan. Seterusnya, firma swasta memberi bantuan kepada perniagaan dan usahawan yang terjejas. Agrobank dan Bank Negara Malaysia telah membuat keputusan untuk memberikan bantuan dan dana kepada usahawan dan perniagaan yang terjejas. Kerajaan dan rakyat bekerjasama dalam membantu mangsa yang terkesan ketika peristiwa banjir. Disebabkan itu, pihak NGO dan kerajaan bertungkus lumus mengerah sepenuh tenaga untuk membantu mangsa yang terjejas. Sebagai contoh, pihak NGO dan seangkatan dengannya telah membersihkan rumah mangsa banjir yang terkesan, manakala kerajaan pula telah memberikan peruntukan dan bantuan keuangan sebanyak RM50 juta kepada mangsa yang terjejas. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, tahap perkembangan. Pada 2020, Malaysia mengalami perjalanan tempoh yang gentir dengan prospek suram terus menyelubungi susulan penularan wabak COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi global dan negara mengalami kemelesetan ekonomi yang amat dahsyat. Pandemik COVID-19 telah mencetuskan kemelesetan ekonomi dan memberi impak besar kepada nilai mata wang ringgit Malaysia. Wabak tersebut telah menjejaskan pelbagai industri termasuk industri peruncitan, perkhidmatan, pertanian dan perkilangan. Pada awal 2021, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 telah menyumbang kepada kejatuhan nilai ringgit. Nilai ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding kumpulan mata wang utama lain. Krisis yang kemuncak antara Washington dan Beijing telah menghalang pemulihan ekonomi negara. Ringgit terus mengalami kerugian apabila para pelabur beralih ke mata wang yang lebih selamat. Ekonomi Malaysia dijangka mengukuh selaras dengan usaha negara memasuki fasa peralihan ke endemik. Pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung serta asas ekonomi yang kukuh telah mendorong prestasi nilai ringgit untuk pulih dalam jangka masa yang sederhana. Usaha yang mantap telah dilaksanakan bagi mengukuhkan kembali nilai ringgit dan ekonomi serta menarik pelaburan asing. Pembukaan semula sempadan Malaysia merupakan satu langkah yang dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, Assalamualaikum. Nama saya Nafifah binti Ahmad Khairuddin dan saya akan membincangkan tentang analisis sistem. Pertama, tindakan yang diambil oleh kerajaan bagi menaikkan semula nilai mata wang dengan kita ialah dengan melalui bantuan pakej rangsangan ekonomi prihatin untuk mengurus ketahanan serta meningkatkan kemampuan rakyat dan ekonomi. Terdapat 3 maklumat pakej ini, iaitu yang pertama ialah melindungi rakyat, seterusnya untuk menyokong perniagaan dan ketiga untuk mengukuhkan ekonomi. Seterusnya, tindakan kerajaan yang akan diusahakan bagi mengatasi masalah cabaran etika berekonomi sepanjang tempoh perintah perjalanan PKP dilaksanakan adalah dengan menjana semula ekonomi secara teratur dan terkawal. Kerajaan membuka semula hampir ke semua sektor ekonomi, masyarakat dapat menjana pendapatan mereka serta meningkatkan kuasa beli juga meningkatkan permintaan barang di pasaran. Akhir sekali, tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan ialah dengan membuka Majlis Pekerjaan Negara MPN. Dengan strategi ini, masyarakat dapat meningkatkan pengeluaran KDNK dalam negara dalam menghasilkan pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahawa permintaan dalam pasaran negara kembali pulih dan meningkat. Kesimpulannya, kerajaan dan rakyat bertanggungjawab dalam
membantu negara serta menstabilkan ekonomi dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, etika dan peradaban janganlah dilupakan kerana ia merupakan kunci dalam segala kerjasama yang berlaku antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.